Okey, Fizuddin, boleh kita mula ke? Boleh Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, yang dihormati yang berbahagia Dr. Sahul Hamid selaku pensyarah penyelia Jabatan Sejarah. Okey, seterusnya kepada murid yang hadir pada hari ini. Okey, cikgu ucapkan alhamdulillah kepada yang hadir. Okey, semoga kita sama-sama memperolehi kejayaan lah. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita telah pun berjaya hadir ke kelas pada hari ini. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada yang hadir. Okey, baik. Kepada yang hadir ni, Tuannya Hafizuddin, okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada Hafizuddin kerana hadir pada pagi ini. Okey, macam biasalah kan, Hafizuddin seorang kan, tak apalah. Okey, semoga cikgu doakan semoga Hafizuddin menjadi seorang yang cemerlang, insyaAllah. Cikgu yakin, okey, Hafizuddin mampu menjadi yang cemerlang. Okey, Hafizuddin. Okey, tajuk pagi ni kita mulakan pertamanya cikgu nak tanyalah. Okey, yang ni nampak tak bangunan ni? Okey, boleh nampak Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, okey, yang ni apa benda ni? Apa orang ni buat? Okey, aktiviti apa ni? Oh, nampak bersawah, betul. Okey, yang ni merupakan aktiviti pertanian. Okey, ini aktiviti bersawah lah, okey. Aktiviti pertanian. Okey. Kalau yang kedua ni pula, kalau kita tengok adalah orang yang, apa ni orang kata? Membela binatang. Okey, membela binatang. Dipanggil apa ni? Okey, antaranya apa dia? Menternak binatang. Kan, betul tak? Okey. Okey, menternak binatang. Okey, ini tentang menternak binatang. Okey, kalau kita tengok ni adalah merupakan apa? Alat apa ni? Pisau. Pisau kan? Okey, selamat datang ucapkan kepada Dr. Sahul. Selamat datang, Doktor. Okey, yang ni dipanggil apa? Pisau, betul? Okey. Yang ni apa? Okey, kalau pisau ni dikenali sebagai apa? Alat apa? Alat pemotong. Betul, kan? Kalau gambar macam ni dipanggil apa? Pemburuan. Pemburuan kan? Okey, betul. Kalau yang ni pula? Bangunan apa orang panggil ni? Kubu. Kan, kubu. Lagi satu orang panggil bangunan apa? Bersejarah. Betul? Pernah datang ke Melaka Ya. tak? Pernah datang ke Melaka tak? Tak pernah. Tak pernah. Oh, okey. Suara tak kuat ni. Oh, okey. Boleh dengar ke? Doktor boleh dengar suara? Okey. Fizuddin boleh dengar tak suara cikgu? Boleh ke? Boleh? Okey. Doktor boleh kata? Okey, baik. Apa yang cikgu tunjukkan gambar pada hari ini ada 5 gambar kan. Yang pertama ialah tentang aktiviti pertanian. Okey, yang kedua ialah memburu. Okey, menternak binatang. Okey, yang ketiga ialah alatan memotong. Okey, kalau alatan memotong ni biasalah kan dia gunakan banyak cara. Okey, yang keempat ni adalah pemburuan dan yang kelima adalah bangunan bersejarah. Okey, baik. Apa yang cikgu nak terangkan, apa yang cikgu telah tunjukkan gambar tadi adalah ada kena-mengena dengan tajuk kita pada hari inilah, okey, iaitu tentang tajuk 3.4 iaitu tentang kesinambungan zaman prasejarah kepada
kemajuan kehidupan manusia. Okey, Fizrin sedia? Boleh kita mula terus Boleh Ego. Okey, kalau dalam tajuk yang ni 3.4, okey, boleh buka buku teks dalam buku surat yang ke-60. Okey, 60. Okey, tentang apa yang gambar kita tengok tadi adalah tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada masa kini. Okey, secara umumnya aktiviti-aktiviti yang ada cikgu sebutkan tadi, yang cikgu tunjukkan gambar tadi sebenarnya sudah ada pada zaman prasejarah, iaitu kehidupan manusia zaman dahulu. Okey. Zaman prasejarah ada 4 lah, kalau kita kena ingat ada 4, iaitu antaranya adalah Paleolitik, okey, Mesolitik, dan yang ketiga ialah zaman batu akhir ialah zaman Neolitik, dan yang keempat ialah zaman logam. Okey, itu 4 yang kita kena ingat zaman prasejarah. Okey, itu tentang zaman prasejarah lah. Okey. Secara umumnya kalau kita tengok, okey, aktiviti-aktiviti tadi antaranya ialah seperti aktiviti pertanian, okey, memburu binatang, okey, menternak, alatan ataupun bangunan-bangunan bersejarah, okey, mempunyai kaitan dengan tajuk kita pada pagi ni lah. Okey, yang pertama kalau kita tengok adalah tentang aktiviti pertanian. Okey, kalau tengok aktiviti pertanian dalam buku teks juga ada tunjuk kan, menunjukkan gambar tentang aktiviti pertanian yang dilakukan pada zaman prasejarah. Okey. Secara umumnya kalau kita tengok, okey, aktiviti dalam pada zaman batu, okey, zaman batu antara Paleolitik sehingga Neolitik, okey. Zaman batu yang paling menyerlah, okey, zaman batu yang paling menyerlah ialah zaman Neolitik lah, okey, zaman batu baru. Yang mana zaman Neolitik adalah manusia pada ketika itu telah mula berdikari, okey, berbanding pada zaman batu Mesolitik dan juga Paleolitik. Okey. Zaman Paleolitik dan Mesolitik, kalau cikgu yakin yang kita dah belajar dah kelas sebelum ni, okey. Dua zaman awal tadi ialah mereka ni lebih mengharapkan sumber alam semula jadilah, maksudnya sumber hutan. Okey, termasuklah, okey, sumber hutan. Jadi mereka tak ada jalankan aktiviti pertanian. Okey, itu antaranya. Okey, aktiviti pertanian. Okey, kalau kita tengok juga, okey, antara aktiviti yang sudah ada pada zaman Neolitik, okey, zaman Neolitik adalah aktiviti bersawah lah, okey, yang Hafizuddin sebut tadi adalah aktiviti bersawah. Okey, antara aktiviti bersawah ialah menanam padi lah, okey, menanam padi, gandum dan barley. Okey, mesti ramai yang ingat bersawah ni tak ada lagi zaman prasejarah, sebenarnya sudah ada. Okey, sebenarnya sudah ada. Okey, padi dan juga gandum ni merupakan sumber yang penting. Okey, sumber yang penting antaranya adalah sumber makanan lah. Okey, sumber makanan kepada kehidupan manusia. Okey, begitu juga dengan sekarang. Okey, maknanya apa yang kita lakukan, kalau kita tengok, okey, sawah padi yang dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang ini sudah ada pada zaman Neolitik. Okey, begitu juga. Okey, bermula pada zaman Neolitik, zaman logam dan sehinggalah zaman kita ni, zaman moden, orang kata zaman moden lah, okey. Zaman selepas prasejarah. Okey, itu antaranya lah aktiviti pertanian. Okey, selain itu juga kalau kita tengok, okey, aktiviti pertanian yang ada pada awalnya, okey, pada awalnya kalau kita tengok, kebanyakannya mereka ni telah menjalankan aktiviti pertanian secara kecil-kecilan sahaja. Kerana apa? Mereka untuk menyara diri mereka, okey, menyara diri mereka untuk keperluan sendirilah. Maksudnya mereka ni tak harap lagi sumber hutan, yang mana mereka kerana sumber hutan ni semakin lama semakin kurang. Jadi dengan adanya aktiviti pertanian, usaha sendiri dengan adanya, maka mereka tak perlu risaulah jika sumber-sumber hasil hutan tu dah tak cukup. Jadi mereka ada lagi, orang kata, backup lah, orang kata backup sebagai makanan. Itu antaranya lah. Okey, kemahiran zaman manusia prasejarah ni juga, okey, menjalankan, okey, seperti yang kita tahu, okey, zaman prasejarah Neolitik ini adalah zaman batu yang moden lah, okey, zaman batu yang moden. Yang mana manusia pada zaman ini telah, orang kata telah up, okey, bahasa kasar kita lah, daripada dah up, kan, orang kata dah up daripada zaman yang kecil, kan, zaman Nuh, kan, orang kata zaman gua, kan. Mereka dah keluar daripada zaman tersebut dan mereka lakukan aktiviti mereka sendiri. Okey, itu tentang aktiviti pertanian. Okey, setakat ni okey ke Hafizuddin? Okey Ego. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey.
Yang kedua tadi kalau kita tengok yang ada Hafizuddin sebut tentang pemburuan binatang. Betul? Ada kan pemburuan binatang tadi tentang gambar kan? Ada. Ada kan? Okey, baik. Ada. Tentang pemburuan binatang sebenarnya iaitu zaman kita pemburuan binatang masih lagi ada. Sebenarnya zaman dulu memanglah ada pemburuan binatang. Okey, kebanyakan mereka memburu binatang ini untuk apa? Antaranya ialah untuk sumber makanan. Okey, sumber makanan lah. Okey, antaranya. Okey, kita kena tahu juga, okey, aktiviti pemburuan binatang ini merupakan aktiviti yang paling lama lah. Okey, paling lama. Bermula daripada zaman yang pertama iaitu zaman prasejarah yang pertama iaitu zaman Paleolitik. Okey, zaman Paleolitik sehinggalah zaman logam, dan zaman kita hari ini juga masih berlaku lagi pemburuan binatang. Kerana apa? Bukan kerana tak cukup makanan, tetapi binatang-binatang yang tertentu itu telah mendatangkan satu sumber yang berharga lah. Maksudnya, contohnya gajah kan. Mereka memburu gajah sebab apa? Nak kan gading gajah tersebut kan. Okay. Mereka memburu gajah itu sebab gading gajah yang agak mahal. Okay, pasaran luar. Sebagai contohnya. Okey, begitu juga dengan harimau kan. Harimau kita pun dah dihampir pupus lah, harimau belang kan. Dijangka dah sedikit bilangan. Kenapa? Antaranya itulah. Okey, mereka ni nakkan kulit harimau tersebut dan mereka akan pasarkan keluar. Jadi pemburuan haram. Okey, sekarang ni banyak pemburuan haram lah. Okey, jadi pemburuan ni merupakan aktiviti yang telah ada sejak zaman prasejarah. Tetapi zaman prasejarah kita tahulah kan, mereka ni tak ada orang kata sumber makanan yang moden macam kita kan. Sumber makanan yang moden, sumber makanan yang cukup. Jadi mereka terpaksa dalam hutan lah. Mereka tinggal dalam hutan pada ketika itu. Jadi secara automatiknya mereka akan memburu binatang lah untuk makanan. Okey, itu antaranya lah. Okey, kita kena ingat pemburuan paling luas sekali, pemburuan utama adalah pada zaman Paleolitik dan Mesolitik. Okey, itu dua zaman batu awal tersebut antaranya yang paling banyak berlaku pemburuan binatang. Okey, kerana pada ketika itulah sumber makanan mereka lah. Okey, mereka memburu binatang. Okey, itu antaranya lah. Okey, kalau kita tengok pada zaman kita hari ini, okey, pemburuan binatang kena dapatkan lesen. Sebab apa? Nak buru binatang tu mesti kena ada sebab yang tertentu. Okey, tak bolehlah buru saja. Okey, itu antaranya. Okey, setakat ni boleh Hafiz? Boleh Hego. Okey, boleh, baik. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok tadi ada gambar kambing yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, gambar kambing. Okey, kalau gambar kambing itu menunjukkan aktiviti menternak binatang. Okey, kebanyakannya aktiviti menternak binatang ni telah bermula pada zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik, zaman logam sehinggalah zaman kita. Okey, mengapa pada zaman Neolitik? Okey, pada dua zaman awal iaitu pada zaman Paleolitik dan juga Mesolitik. Okey, manusia pada dua zaman awal tadi mereka ni telah tidak menternak binatang. Okey, mereka telah memburu hasil hutan. Okey, mereka tidak menternak binatang. Okey, jadi kalau kita tengok gambaran yang ada, okey, gambaran sebagai contohnya, kalau kita tengok ada gambar yang tentang penternakan binatang di lukisan gua kan. Dalam buku teks kamu ada tentang gambaran zaman Neolitik di gua di Altamara di Sepanyol. Okey, antaranya lokasi ni merupakan lokasi zaman prasejarah dunia lah. Okey, sebelum ni kita pernah belajar kan. Okey. Okey, betul. Okey, itu antaranya lah. Okey, jadi dengan adanya lukisan pada dinding-dinding gua yang menggambarkan binatang tersebut, okey, itu telah menggambarkan juga mereka ni juga telah menternak binatang. Sebagai apa? Antaranya sebagai sara dirilah. Okey. Selain daripada aktiviti pertanian, okey, mereka juga menternak binatang. Jadi mereka tak perlu risaulah. Sebagai contohnya, binatang hutan pada ketika itu dah berkurang. Tak ada katakan contohlah. Okey, jadi mereka tak perlu risau. Mereka dah ada binatang mereka sendiri iaitu antaranya contohnya lembu lah katakan. Jadi mereka akan makanlah lembu yang mereka bela tersebut. Okey, itu antaranya. Okey. Itu dari segi konteks menternak binatang. Okey, jadi menternak binatang ni telah bermula sejak zaman Neolitik sehingga zaman kita sekarang lah. Okey, menternak binatang ni merupakan satu orang kata
aktiviti usahawan yang mendatangkan sumber yang pendapatan yang tinggi lah. Okey, nanti insyaAllah kalau Hafizuddin berpeluang menjadi usahawan kan, menceburi bidang penternakan, insyaAllah lah kan. Okey, mungkin jadi kaya lah tu kan. Biasalah usahawan ni selalunya kaya-kaya kan. Itu antaranya. Okey. Suara setakat ni jelas ke Hafizuddin? Boleh Boleh. Okey, Jelas. baik. Jelas lah. Okey, itu tentang menternak binatang. Okey, seterusnya kita tengok dari segi peralatan. Sebenarnya tadi cikgu ada letakkan gambar tentang peralatan. Okey, peralatan iaitu pisau kan sebagai contoh. Okey, pisau pada zaman moden kita lah dah ada pisau. Okey, tetapi kalau kita tengok pada peralatan yang ada pada zaman prasejarah, okey, peralatan yang ada pada zaman prasejarah, okey, antara yang pertama kalau kita tengok adalah zaman Paleolitik, zaman mula-mula sekali, zaman batu mula-mula adalah kebanyakannya alat memotong mereka buat daripada batu. Okey, mereka pahat batu tersebut untuk menjadi tajam di hujungnya. Okey, kalau kita tengok kan dalam gambar ni juga ada batu yang hujungnya tajam. Jadi batu ni juga mereka akan gunakan untuk mungkin sama ada untuk memotong ataupun nak menggunakan sesuatu lah. Okey, itu antaranya. Okey, kebanyakannya kalau dari segi peralatan ni, kalau kita tengok, okey, zaman batu dua awal zaman batu itu zaman Paleolitik dan Mesolitik masih lagi menggunakan batu lah. Okey, menggunakan batu sepenuhnya. Okey, kalau kita tengok kalau kayu, mereka membuat daripada kayu agak sedikit lah. Okey, tetapi kalau dah masuk pada zaman Neolitik, okey, penggunaan peralatan berasaskan kayu dan batu telah menjadi luas. Okey, kayu tu antaranya mengapa mereka gunakan kayu? Antaranya kalau kita dah tahu, okey, antaranya kayu tu mereka menggunakan sebagai alatan untuk mata anak panah. Okey, mata anak panah. Okey, kalau mereka gunakan batu tak boleh lah kan, berat. Bukan berat, memang tak boleh, tak jadi kan. Okey, mereka menggunakan batu. Okey, batu ni mereka menggunakan kayu. Sebab apa kayu? Sebab ringan. Lagi satu ringan dan senang untuk capai ke sasaran. Okey, sebagai contohnya kalau mereka nak buru binatang, mereka akan gunakan anak panah menggunakan kayu tersebut jadi terkena binatang. Kalau batu memang takkan lah. Okey, jadi itu antaranya lah. Okey, peralatan yang ada. Okey, jadi kesan apakah yang ada peralatan pada zaman prasejarah pada ketika itu telah memberi kesan pada sehingga sekarang. Antaranya apa? Antaranya pada zaman kita ni adanya pisau, okey, adanya cangkul, keris dan juga kapak. Kan? Kalau kita tengok kapak sebagai contohnya yang mana di hujungnya, di awalnya adalah ada kapaknya jenis bentuk pahat kan. Pada zaman dulu ada daripada batu. Zaman prasejarah itu mereka buat batu daripada batu lah, mereka ikat kayu sebagai contohnya. Itu antaranya kapak lah. Okey. Pada zaman kita moden ni sudah ada lah pisau kan. Alat pemotong daging, okey. Selalunya alat pemotong daging ni selalunya ada di tempat penyembelihan lah. Okey, itu dari segi peralatan. Okey. Setakat ni boleh ke Hafizuddin? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Okey, baik. Okey, cikgu teruskan tentang tembika. Okey, tentang tembika lah. Okey, yang tentang tembika ni kita tahu tembika ni merupakan satu alat lah, alat untuk menyimpan barang. Okey, alat menyimpan barang atau meletakkan barang di dalamnya. Okey, di dalamnya. Okey, sebenarnya tembika ni bukan hanya kita tengok pada sekarang. Okey, sekarang ni mungkin hampir sama ialah antaranya ialah labu sayung yang ada untuk menyimpan barang ataupun letak air dalam tu kan. Tapi kalau zaman dahulu, okey, adalah tembika lah, mereka simpan benda dalam tembika tersebut. Okey, tembika tu dijadikan sebagai bekas, tak kira lah untuk menyimpan alatan, alatan-alatan berkaitan dengan makanan ataupun bukan makanan. Okey, jadi kesan adanya tembika pada zaman dahulu, zaman prasejarah, okey, telah beri kesan sehingga sekarang. Okey, jadi pada zaman moden kita ni adalah labu sayung. Okey, moden. Kalau kamu ke Kuala Kangsar, nampaklah replika labu sayung. Itu antara contoh labu sayung lah. Okey, itu.
Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni adalah replika tembika berkaki 3, okey, zaman Hoabinhian. Kalau zaman Hoabinhian ni, kalau kita dah belajar sebelum ni, zaman Hoabinhian ni merupakan zaman Mesolitik. Okey, zaman betul lah, zaman Mesolitik. Okey, bukan lagi zaman Neolitik, okey, zaman Mesolitik. Okey, ditemukan di mana? Di Bukit Keplu Kedah. Okey, di Malaysia lah. Okey, itu antaranya lah. Okey, itu tembika. Okey, secara kita tengok tembika ni telah penciptaan tembika oleh masyarakat zaman dulu telah memberi kesan sehingga sekarang, yang mana penciptaan labu sayung masih ada. Okey, itu antaranya. Okey, seterusnya kita tengok adalah tentang kita tengoklah tentang tembika. Okey, tembika lagi juga. Selain daripada di Malaysia, di negara luar pun ada. Antaranya di mana? Buatan Cina. Pulau Antaranya Jawa, apa dia, Fizuddin? Pulau Jawa Indonesia. Itu pun ada, betul. Okey, selain itu juga kita kena faham juga, kita kena tahu juga, kebanyakannya tembika ni juga banyakkan juga digunakan pada dinasti Ming, iaitu dinasti Ming pemerintahan Cina lah, di China, di negara China pada abad yang ke-14 dan juga 15. Kalau kita tengok industri labu sayung, antaranya dalam gambar dalam buku teks ada menunjukkan tentang labu sayung di Kuala Kangsar. Itu antaranya lah. Antara tembika pada zaman dulu, tapi sekarang kebanyakan dipanggil labu lah. Kita panggil tembika tu mungkin jarang sikit lah. Tembika. Itu tentang tembika yang ada. Seterusnya ialah tentang idiofak. Idiofak ini apa dia? Idiofak ini kebanyakannya, apa yang kita kena tahu adalah tentang kebanyakannya adalah tentang kepercayaan pada zaman prasejarah. Kepercayaan yang ada pada zaman prasejarah, mereka ni telah yakin bahawa kematian ini bukan penamat pada kehidupan. Jadi pada masyarakat pada zaman sejarah itu, mereka yakin kematian ini bukan penamat. Jadi antaranya kalau mereka manusia pada zaman itu mati, mati, jadi masyarakat sekali akan mengkebumikan mayat yang mati itu dan mereka tanamkan sekali dengan makanan-makanan lah. Makanan-makanan yang tahan. Antaranya daging-daging lah. Daging, kulit-kulit siput antaranya lah. Itu antaranya. Sebagai contohnya kita tengok dalam gambar ni adalah pengebumian memanjang. Pengebumian memanjang di Gua Cha di Kelantan. Nampak? Kalau kita tengok pengebumian itu bukan hanya ada tulang sahaja, tetapi ada bekas-bekas. Kita kena tahu, dalam bekas-bekas itu kebanyakannya berisi makanan. Berisi makanan. Sebab apa? Sebab apa mereka letak makanan? Sebab mereka percaya. Yang mati itu akan hidup. Bukan penamat kepada kehidupan. Mereka percaya bahawa itu mati hanyalah mati dekat situ je lah. Tapi mereka yakin mereka akan hidup balik semula. Sebab itulah mereka letak makanan-makanan pada mayat-mayat tersebut dan mereka akan kambus lah. Itu antaranya. Begitu juga kalau kita dah belajar sebelum ni tentang Perak Man. Di Lenggung, Perak bagaimana mereka telah jumpa rangka-rangka Perak Man itu di gua. Di gua dan tulang-tulang tersebut ada kulit-kulit siput. Ada kulit-kulit siput yang lama lah dan juga tulang-tulang binatang yang dipercayai pada zaman itu adalah daging dan dikebumikan sekali. Itu antaranya lah. Tentang idiofak ini lebih kepada kepercayaan. Selain itu juga, perkebumian mereka juga masa itu dah ada keranda lah. Keranda. Mereka pada zaman dulu keranda kayu balak lah orang kata, di pantai timur Sabah kebanyakannya masih lagi guna pada zaman dulu lah. Pada zaman sekarang kita tengok keranda kayu balak ni memang dah susah. Bukan susah, memang dah tak ada, jarang. Kebanyakan mereka dah guna keranda moden lah. Kalau yang mati tak kira lah sama ada kematian Cina ataupun India. Kalau Islam kita tahulah keranda kita tu macam mana kan. Itu antaranya. Kalau kita tengok, itu antaranya. Selain itu juga ada terdapat perkuburan, tanah perkuburan. Tentang idiofak, penghormatan, tentang idiofak, kalau kamu tengok gambar yang
idiofak tentang pengebumian, okey, tentang perkebumian tentera Commonwealth di mana? Di Taiping. Okey, Hafizudin pernah ke sini? Ke tapak-tapak ni? Pernah, Pernah pernah tengok tak? Pernah kan? dekat, pernah, Okey. pernah lalu. Pernah lalu sebab nak ke mana antaranya lokasi terdekat tu? Pergi ambil ayah kerja. Oh, okey, air kerja. Lagi satu ada air terjun betul kawasan tu kan? Ah, Betul. Okey, kalau kita lalu kita akan nampaklah, okey, kawasan perkuburan. Ini juga antara contohlah, okey, contoh kepercayaan yang ada pada zaman dulu. Okey, itu dah. Okey, kepercayaan yang ada pada zaman dulu dan penghormatan kematian itu kekal sehingga sekarang. Okey, itu antaranya lah. Okey, itu antaranya yang ada. Okey. Okey, itu tentang idiofak dan yang terakhir ialah tentang seni bina. Okey, tentang seni bina seperti yang cikgu sebutkan tadi juga, okey. Seperti yang cikgu sebutkan tadi adalah antaranya adalah tentang bisa. betul. Okey, antaranya di Melaka kan. Okey, itu antara seni bina lah. Okey, itu seni bina bersejarah. Yang mana kalau di Melaka itu mereka bina itu sebagai kubu pertahanan lah. Okey, sebagai kubu pertahanan. Okey, kita tengok sejak kita tengok pada zaman Neolitik ni adalah zaman moden. Jadi sudah ada pembinaan-pembinaan batu-batu dan juga batu-batu dan juga monumen. Okey, antaranya kita tengok adalah zaman Neolitik lah. Okey, pembinaan megalitik. Okey, itu antaranya. Okey, baik. Dan seterusnya kita tengok adalah tentang seni bina yang ada di Angkor Wat. Okey, Angkor Wat. Okey, ini adalah tentang candi-candi lah. Okey, candi-candi Angkor Wat yang mana ia dibina pada zaman tertentu. Okey, yang dibina pada zaman tertentu lah. Okey, zaman Angkor Wat di mana? Di Kemboja. Okey, yang mana tempat ini adalah merupakan tempat ibadat lah bagi pengaruh agama Hindu. Okey, itu antaranya. Jadi kalau antara luar negara, antaranya bangunan yang paling cantik lah. Okey, paling cantik ialah Angkor Wat lah antaranya lah. Okey, di Kemboja. Okey, dan yang terakhir ialah nampak okey gambar di menara berkembar kan. Okey, itu antaranya sebagai contoh lah. Okey, kesan yang ada pada ketika itu yang mana pada zaman prasejarah itu adanya bangunan telah memberi kesan inspirasi kepada masyarakat hari ini, mereka membina bangunan-bangunan yang tinggi dan menarik. Okey, itu antaranya. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Setakat ni faham ke? Boleh? Boleh ke? Faham. Boleh Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Itu antaranya lah. Okey, tentang kita punya pembelajaran. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada ke? Tak ada? Okey, baik. Bolehkah? Okey, cikgu akan lakukan kesimpulan. Okey, manakala tak ada soalan Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Tak ada, betul Confirm Betul, tak ada ya. Okey, tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Baik. Secara umumnya lah, secara keseluruhan tentang pembelajaran kita hari ini adalah tentang sumbangan zaman prasejarah kepada kehidupan manusia dan juga sehingga sekarang. Okey, antaranya lah kita tengok tadi antaranya adalah aktiviti pertanian, okey, memburu binatang, menternak binatang, okey, peralatan serta seni bina, kan? Ada juga idiofak dan juga tembika. Okey, itu antaranya lah. Okey, itu antaranya. Kan, kalau kita tengok adalah tentang apa yang kita belajar ini adalah zaman prasejarah yang mana pada ketika itu sudah ada aktiviti pertanian, okey, yang cikgu sebutkan tadi. Okey, sudah ada. Maka dan juga kekal sehingga sekarang. Cumanya kaedahnya berlainan lah. Okey, berlainan. Okey, pada zaman prasejarah mungkinlah mereka menternak binatang dengan cara mereka sendiri, kan? Okey, kalau zaman sekarang mereka menternak binatang sudah ada pada zaman moden, menternak secara moden. Okey, begitu juga dengan pertanian. Okey, pertanian secara moden, menternak binatang secara moden juga. Okey, begitu juga dengan peralatan. Okey, kalau dulu ada batu, kan? Sebagai pemotong dan sekarang ni ada pisau. Okey, pisau dan juga peralatan-peralatan yang lain lah seperti keris, okey, parang
dan juga kapak. Okey, itu antaranya. Okey. Dan juga kalau kita tengok dari segi seni bina, okey, kelas seni bina, berkesan seni bina yang ada pada zaman dahulu telah memberi inspirasi kepada masyarakat zaman sekarang ini untuk membina bangunan-bangunan yang cantik. Okey, itu antaranya. Okey, baik. Itu antaranya lah, okey, untuk kelas kita pada pagi ini. Okey, baik. Setakat ni okey Hafizuddin? Suara cikgu okey kan? Tak ada sekat-sekat ke? Okey, okey. Okey, okey, baik. Cikgu Ada. ucap apa dia? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada Hafizuddin kerana berjaya hadir pada hari ini, insya-Allah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada Hafizuddin kerana hadir. Okey, insya-Allah semoga kita sama-sama berjaya. Okey, cikgu yakin Hafizuddin mampu menjadi seorang pelajar yang berjaya dalam sekolah nanti, insya-Allah. Sekaligus mencapai cita-cita. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, kita jumpa kelas minggu hadapan. Okey, baik. InsyaAllah.